Kena cabut ya. Ada. Oh, itu balik ini ya. Oh, balik ini. Apa tu? Okey dah tu. Tak layak. Layak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddi lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga kelapangan masa untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Ghazali rahimahullah. Lama dah ni kita tinggal. Rasanya kita berhenti kat mana? Sifat kalam ke tengah dah? Tengah dah Sesungguhnya Al-Quran. Situ dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa anna al-Qur'ana wat-Taurata wal-Injila waz-Zabura kutubuhu al-munazzalatu ala rusulihi alaihimussalam wa anna al-Qur'ana maqru'un bil alsinati maktubun fil masahifi mahfuzun fil qulubi wa annahu ma'a dhalika qadimun qaimun bidhatillahi ta'ala la yaqbalu al-infisala wal iftiraqa bil intiqali ila al-qulubi wal awraq. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Al-Quran boleh dibaca dengan lidah, ditulis dalam mushaf dan dihafal dalam hati. Sekalipun begitu, ia sedia dan ada pada zat Allah Ta'ala yang mustahil bercerai dan berpisah dengan cara berpindah ke dalam hati manusia atau helaian kertas. Baik, ini satu perbahasan yang panjang mengenai sifat kalam Allah. Sehingga kan ilmu akidah ni antara nama lainnya ialah ilmu kalam.
Kenapa dipanggil ilmu kalam? Antaranya ialah kerana perbincangan kalam inilah antara perbincangan yang panjang dan juga dibahaskan dalam ulama-ulama akidah kita. Dan ia juga membezakan antara pegangan ahli sunnah dengan pegangan ahli punuh. Ahli sunnah dengan pegangan ahli punuh, ataupun bukan ahli sunnah lah. Sama ada Mu'tazilah ke apa ke. Maka dari kerana itulah para ulama membincangkan dengan lumat dan juga panjang berkaitan ni. Sebagai orang awam, kita ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kalam. Yang mana kalam Allah itu tidak sama dengan kalam makhluk. Bukan sekalam Allah itu mempunyai sifat-sifat baharu. Tak. Bukan dia berhuruf, bersuara atau keluar dengan lidah ataupun dalam udara, bukan. Dia kalam dengan makna sifat yang ada pada zat Allah. Itu satu. Yang kedua, ini pertama tadi dah bincang sebelum ni tentang hakikat kalam tu. Yang kedua ialah kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalam lafzi ni Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mempunyai sifat kalam, maka dia berkata-kata. Okey. Dan perkataan Allah ini Tuhan turunkan kepada para nabi yang dipanggil sebagai wahyu. Setengahnya dalam bentuk kitab, setengahnya dalam bentuk suhuf. Kalam yang Tuhan turun ini yang sedang nak dibincangkan oleh Imam Ghazali. Nak dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata dia, sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Ini 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi lah. Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Dengan bahasa yang berbeza. Taurat dengan bahasa Ibrani, Injil pun sama. Dan Zabur dengan bahasa yang pada zaman tersebut. Injil dengan bahasa Syriani, Al-Quran dengan bahasa Arab. Okey. Jadi kalam yang Tuhan turunkan ni, walaupun pelbagai bahasa, dia masih nisbah kepada kalam Allah juga. Sebab itu ulama ahli sunnah dia tekankan kepada perbezaan antara kalam nafsi, kalam sifat zat, dan kalam lafzi, iaitu kalam turun dalam bentuk wahyu ni. Sebab bila turun dalam bentuk wahyu, makna apa? Makna apa yang Tuhan nak beritahu tu berada dalam bahasa-bahasa manusia. Sebab itu dia kata sini, Al-Quran boleh dibaca dengan lidah. Al-Quran makru'un bil alsinati, dibaca dengan lidah. Maknanya apa? Kita baca Quran tu, sebutan bacaan kita tu baharu ke tak? Baharulah sebutan bacaan tu. Tapi kita membaca kalam Allah. Kita membaca kalam Allah. Tapi bacaan kita itu, bacaan kita ni baharu. Apa yang lahir daripada kita baharu juga, makhluk juga. Bila kita faham perbezaan tu, maka tak ada pening lah kita. Dah ketika itu bolehkah kita katakan Quran ini baharu? Tak boleh. Kenapa? Kerana bacaan tu tetap bacaan nisbah kepada Tuhan yang bersifat al-Qadim. Cuma bacaan tu bacaan daripada kita makhluk, maka yang keluar daripada kita makhluk juga. Nampak? Contoh, perutusan raja. Utusan raja. Tok Imam ke Tok Khatib baca? Nak raya kan? Perutusan tuanku. Jadi perutusan siapa tu? Perutusan Tok Imam? Tak. Perutusan raja tetap nisbah kepada raja. Tapi siapa baca? Tok Imam. Nampak? Jadi walaupun dibaca oleh manusia, dia tetap kalam Allah. Kalam Allah. Orang tak kata dia kalam Tok Imam.
Tak kata kalam untuk Bilal, bukan. Okey. Apabila Allah Ta'ala turunkan wahyu dalam bentuk Al-Quran, kitab-kitab sucinya, suhuf-suhuf yang Tuhan turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, dan wahyu-wahyu lain yang Allah Ta'ala turunkan pada para Nabi ni, itu kadang-kadang dalam bentuk bahasa-bahasa manusia. Maka ini tidak menyebabkan kalam Tuhan yang ada pada zat Tuhan itu makhluk. Tak. Sebagaimana bila Tok Imam baca perutusan raja, tidak menyebabkan perkataan Tok Imam tu perkataan Tok Imam, perkataan raja tu tak perkataan raja. Nampak? Cuma makna raja makhluk, Tok Imam makhluk jugalah. Cuma kita nak faham beza antara lafaz yang mentakbirkan, menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perbezaan antara kalam lafzi dan kalam nafsi ni, sifat asal Tuhan. Kalam sifat Tuhan ni yang qadim dan kalam yang Tuhan turun dalam bentuk wahyu ni berbeza macam mana? Ulama bincangkan tentang dia kata wujud perkara itu kadang-kadang dia wujud pada tulisan dan wujud pada luaran dan wujud pada sebutan, kadang-kadang wujud pada akal. Dia ada 4 dia panggil. Tahakkuk wujud ni, benda hak ada tu maujud bil janan, maujud bil lisan, maujud bil banan, maujud bil ayan. Ada benda, satu benda tu, kadang-kadang benda itu ada dalam fikiran kita. Contoh kita fikir api. Api tak? Kita fikir api. Kemudiannya kita sebut api. Kita sebut dengan lidah. Api itu disebut dengan lidah. Kemudian kita tulis api. API. Tulis api. Apa yang kita buat tu? Kita sebut api, kita tulis api, kita fikir pasal api. Dan kita nampak api. Ada api. Api, panah. Okey. Sifat yang sebenar api tu apa dia? Panah tak? Panah dan membakar. Apa bila kita sebut tak terbakar pun mulut kita? Api. Tak terbakar. Kita sebut api lah, tak terbakar. Apa bila kita tulis api tak terbakar pun? Apa bila kita fikir api tak terbakar? Ni wujud yang berbeza dengan keadaan-keadaan berbeza. Semua sedang kita fikir, tulis ataupun sebut api, yang mana merujuk kepada sifat api yang sebenar. Kerana kita sebut tak terbakar, bolehkah kita kata api tak panah? Tak boleh. Kerana kita tulis api tak ada terbakar apa-apa pun, kita tulis api, bolehkah kita kata api tak panah? Ni bukti saya tulis tak terbakar. Bila kita fikir api, otak kita dah angus. Bolehkah kita kata api tak terbakar? Tak. Sebab apa? Api merujuk kepada hakikat wujud hak sebenar tu, yang mana sifat dia panah membakar. Okey. Kalam Allah Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriani, merujuk kepada kalam Allah, sifat kalam Tuhan. Adakah kerana dia dibaca dengan bahasa Arab, dengan bahasa manusia, bahasa Ibrani, bahasa Syriani, dia menjadi makhluk? Apa? Kerana dia menunjuk kepada sifat kalam Tuhan yang ada pada zat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala qadim, maka sifat Tuhan pun qadim juga. Itulah. Okay. Itu perbezaan antara kalam nafsi dan kalam nafsi. Okay. Cuma apabila kalam ini Allah Ta'ala turunkan dalam Quran dengan bahasa Arab, kita baca dia. Dibaca dengan lidah, makru'un bil alsinati, maktubun fil masahifi, ditulis dalam mushaf. Tulis dalam mushaf. Tiba-tiba Quran lama kita pun hantar ke pejabat agama, dia pun bakar. Bakar kalam Allah. Bakar sifat Tuhan. Tak panggil bakar sifat Tuhan. Nampak tak? Kita bakar sifat Tuhan. Tak ada.
Bukan sifat tu, kalam yang sebenar, yang mana tidak berhuruf, tidak bersuara, yang qadim tu ada pada zat Tuhan. Cuma ini ibarat daripada kalamullah. Yang Tuhan turun dalam bahasa Arab namanya Quran. Dan dihafal dalam hati orang hafal Quran. Ingat Quran dalam hati. Tiba-tiba orang tu mati. Mati ke kalamullah? Ada. Nampak? Nak suruh ada beza tu. Ni penting bila kita faham kita tak jadi pening, tak jadi semabuk, tak jadi pening. Kata mana pula boleh kata Quran ni bacaan kita tu makhluk, tulisan tu makhluk. Sebab dia merujuk kepada kesan ataupun apa yang lahir daripada bacaan tersebut, daripada bacaan kita, tulisan, sandaran itu, maka baharu dari segi aspek itu. Tetapi tak boleh kita kata, walaupun disebut dengan lidah, dengan bahasa makhluk, tak boleh kata baharu kerana bimbang dia merujuk kepada sifat kalam Tuhan. Dalam bahasa Arab dipanggil lafaz mushtarak. Antara Quran dan kalamullah ini, kalamullah ini lafaz mushtarak yang merujuk sama ada kepada bacaan kita Al-Quran, ingatan dan tulisan kita, dan juga merujuk kepada sifat kalam Tuhan. Dari kerana itu, bila Quran ini merujuk kepada dua, merujuk kepada kalamullah. Quran dia merujuk kepada dalam ilmu bahasa Arab dia, lafaz Quran ni, Al-Quran, dia merujuk kepada dua. Merujuk pada apa yang dibacakan, wahyu yang turun, ataupun bacaan kita. Kita ambil satulah, bacaan, tulisan pun samalah. Bacaan kita. Yang kedua merujuk pada sifat Tuhan tu. Jadi kerana lafaz Quran ini mushtarak, ia ada kongsi makna berkongsi. Kerana itu tak boleh kita nak kata Quran ni makhluk, tak boleh. Kalau kata Quran makhluk jadi Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah memang dia kata Quran tu makhluk, dan Mu'tazilah menafikan sifat kalam Tuhan. Itu beza. Ada setengah orang dia kata Asy'ariyah ni Mu'tazilah. Sebab Asy'ariyah kata kalam bacaan Quran ni makhluk juga. Ni orang ni tak faham ni. Asy'ariyah dan Mu'tazilah bezanya, Mu'tazilah dia tidak mengisbatkan sifat kalam Tuhan. Sifat zat tu, nama kalam tak ada. Kerana Mu'tazilah tidak mengisbatkan sifat ma'ani, tak ada. Antara sifat ma'ani kalam. Kita ahli sunnah, kita kata Tuhan mempunyai sifat namanya sifat kalam. Dan Quran itu dari aspek bacaan, dari aspek itu itu bila dah jatuh kepada makhluk, dia jadi sandaran tu kepada makhluk. Nampak? Namun begitu tak boleh kita nak kata Quran itu makhluk. Tak boleh kata Quran itu makhluk. Sebab tadilah, sebagaimana api yang kita tulis tak membakar, api yang kita fikir tidak menyebabkan otak kita jadi rentung, api yang kita sebut pada lidah tidak menyebabkan lidah kita panas. Adakah boleh kita kata api itu tidak bersifat dengan panas dan membakar? Tak boleh. Sebab apa? Bila sebut api, dia merujuk pada api yang sebenar. Bila sebut Quran, kalamullah, dia merujuk pada Quran, merujuk kepada kalamullah, sifat zat Tuhan Al-Qadim tu. Kerana itu ahli sunnah, mereka memang tidak membenarkan dan mengharamkan menisbahkan Quran itu sebagai makhluk. Bahkan Quran itu kalamullah, dan kalamullah ni qadim. Inilah yang menjadi sebab antara berlakunya fitnah kepada setengah ulama ahli sunnah pada zaman Mu'tazilah. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, sebahagian daripada khalifah pada ketika itu bermazhab Mu'tazilah. Jadi diambil ulama-ulama ahli sunnah yang tidak setuju dengan Quran ni makhluk, dipenjara, diseksa. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad masuk penjara, kena kurung. Sebab apa? Sebab dia tak mahu mengaku Quran tu makhluk. Kena pukul belakang. Jadi tukar pula pemerintahan raja lain. Kena tu lagi, sehinggalah seterusnya pindah 3 khalifah barulah dilepaskan. Nampak? Tapi tak lamalah antara fatrah tu. Jadi kerana itu, ahli sunnah memang mereka teguh dan juga
mereka bersepakat bahawa tak boleh kita nak kata Quran ni makhluk. Kerana apa? Kerana Quran yang dimaksudkan ini juga memberi maksud kepada kalamullah yang qadim. Okey. Dia kata lagi, sekalipun begitu, walaupun dibaca dengan mulut, dengan lidah, ditulis dalam mushaf, dihafal dalam hati, ia sedia. Wa annahu ma'adzalika qadim. Walaupun kita baca dia, kita tak boleh nak kata dia tu makhluk, dia qadim. Qaimun bi dzatillahi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala, dan mustahil bercerai dan berpisah dengan cara berpindah dalam hati manusia ataupun helayang kertas. Yang ni, yang setengah daripada golongan musyabbihah ini, mereka mengatakan Quran hak mushaf tu juga kalamullah tu qadim juga. Dia tak boleh nak beza. Bila ditulis, kita tak boleh kata makhluk qadim. Jadi Quran tu qadim juga. Kertas tu qadim juga jadi. Jadi tak apa. Sebab apa? Sebab tak faham asal tadi. Asal antara kalam nafsi dan kalam lafzi. Sehingga mereka mengatakan bahawa hatta Quran yang ditulis tu, Quran itu qadim juga. Jadi itu senang je lah, qadim kat mana. Quran tu kan kalau bakar kan jadi abu. Bila qadim ni tak berubah. Okey. Cetak pula ada tahun cetak. Ada tahun cetakkan. Kena molek tu kalau jenis percetakan tak cermat, salah. Jaga-jaga. Ada setengah pada Quran nak beli ni, terutamanya kalau nak beli banyak-banyak lah. Sejik ni kadang banyak dalam Quran tak. Tapi bulan puasa lagi biasa nak. Barulah orang rapat sikit dengan Quran. Bila nak beli tu tengok. Ada yang setengah tu cetakkan. Kerana dibuat, kerana tidak ada ketelitian. Tapi hak belakang kalau ada KDN tu, biasanya dia dah semak lah. Biasanya dah semak. Cuma ada mungkinlah terlepas cetakan-cetakan yang mana ada kesilapan. Silap cetak. Makna kalamullah silap cetak, bukan kalamullah. Cetakkan Quran tu. Hak tu salah tu. Nampak tak? Okey. Selesai situ. Ada lagi ni. Dia kata wa anna Musa alaihi salam sami'a kalamallahi bighairi sautin wala harfin kama yara al-abraru dzatallahi ta'ala fil akhirati min ghairi jauharin wala aradin. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah tanpa suara dan huruf, sebagaimana golongan abrar ni makna orang-orang yang baik, orang mukmin, akan melihat zat Allah di akhirat yang bukan jauhar, bukan arad. Okay. Sekarang ni masalah satu lagi yang biasa dibincangkan tentang kalam. Bila Quran menceritakan tentang kisah munajat Nabi Musa di Tur Sina. Menceritakan tentang kisah munajat Nabi Musa di Tur Sina. Maka di sini Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah. Nabi Musa dengar kalam Allah. Jadi kalam Allah macam mana Nabi Musa dengar tu? Itu yang jadi persoalan tu. Ini ulama bincang. Betul Nabi Musa dengar kalam Allah ke Nabi Musa dengar suara yang Tuhan cipta? Nampak? Jadi Mu'tazilah, kerana dia menafikan sifat kalam Allah itu, mereka mengatakan Nabi Musa dengar perkataan yang Tuhan cipta pada pokok yang ada di tempat munajat tu. Jadi Nabi Musa dengar suara tu mari daripada pihak pokok. Jadi bukan kalam Allah, kalam hak daripada pokok yang Tuhan cipta pada pokok tu. Maka ini pandangan Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah kata, tak ada pelik pun Nabi Musa nak dengar sifat Tuhan, kalamullah. Macam mana? Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Musa sehingga dia mampu mendengar kalam Tuhan yang qadim. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Musa, telinga dia, badan dia, tubuh dia, mampu nak mendengar kalam Allah yang qadim. Bandingannya,
orang mukmin dalam syurga. Sebagaimana orang mukmin syurga boleh tengok Tuhan. Tengok Tuhan betul lah. Bukan tengok nikmat Tuhan. Tengok Allah. Sebab macam mana boleh tengok? Dunia ni kan tak boleh tengok. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada manusia dalam syurga mampu tengok Tuhan. Mampu tengok Tuhan. Maka begitulah Nabi Musa, Allah Ta'ala beri kekuatan untuk dengar kalam Allah. Kerana kalam Allah ni ada, maka setiap yang ada tu boleh dengar, boleh dilihat. Sesungguhnya Nabi Musa mendengar kalam Allah tanpa suara dan huruf. Sifat kalam Tuhan tak ada suara, tak ada huruf. Dan Nabi Musa dengar ke mana? Ni kita tak boleh nak fikir ni, luar daripada kemampuan akal kita lah. Tak? Kalau kita learning pun telinga kita suara kalau kohor sangat tak dengar dah. Betul tak? Suara kohor sangat atau bawah daripada desibel tertentu. Ada cikgu dah ni betul ke tak kalau istilah desibel tertentu rendah sangat, telinga kita tak boleh dengar. Makhluk-makhluk lain dengar, kelawar, ia berhubung sama-sama dia. Makna suara ada tapi telinga kita tak boleh dengar. Nampak tak? Menunjukkan apa? Maknanya kekuatan yang Tuhan beri pada telinga ni terhad. Bila benda bentuk suara makhluk pun ada yang tak mampu didengar kerana lemah pendengar kita, maka ada suara kalam Allah. Sifat kalam Tuhan. Tak ada pelik lah kalau Tuhan nak beri kemampuan untuk kita dengar. Okay. Maka tanpa huruf dan tanpa suara, sebagaimana sifat kalam tu qadim Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala beri kemampuan untuk Nabi Musa dengar. Macam mana? Tuhan angkat hijab. Dah kata kalam Allah ni bila Nabi Musa dengar, bila datang munajat dah. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah, bermunajat 40 malam. Munajat pada Allah Ta'ala di Tur Sina. Maka dia dengar dalam tempoh tersebut ada Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Quran. Mana ni? Diceritakan bahawa Allah Ta'ala khitab kepada Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Tuhan, tidak ada kecuali aku. Allah Ta'ala kabur kepada Nabi Musa, ikhla'na alaika, buang sepatu kamu, buang selipar kamu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di wadi yang suci namanya Wadi Tuwa. Jadi itu semua Allah Ta'ala rakamkan. Macam mana kita tahu? Hak tu yang antara perkara yang Allah Ta'ala beritahu, yang mana berlaku Nabi Musa dengar kalam Allah. Nampak? Tanpa huruf, tanpa suara, dah tu Quran. Tu Allah menceritakan apa yang berlaku pada ketika itu. Tapi yang didengar oleh Nabi Musa tanpa huruf, tanpa suara. Okey. Sebagaimana golongan abrar akan melihat zat Allah di akhirat yang bukan jauhar, bukan arah. Kita di akhirat tengok Allah Ta'ala, insya-Allah. Tapi bukan maknanya Tuhan tu ada jisim, ada jauhar, ada tokoh, ada arah, ada sifat pada jisim pula. Tak ada. Bukan lazim daripada kita tengok Tuhan tu, Tuhan mesti tokoh jisim. Tidak. Tengok dengan cara yang selayaknya. Bila kaifin, tanpa kaifiat biasa, tanpa ada jarak, tanpa ada cahaya, tanpa berdepan dan seumpamanya. Okey, selesai. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa idza kanat lahu hadhihi sifatu kana hayyan aliman qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman bil hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami la bi mujarradiz zat. Okey. Katanya sesungguhnya mana tadi? Apabila sifat-sifat ini ada pada Allah Ta'ala, maka dia maha hidup. Allah Ta'ala hayyan, kana hayyan, maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat.
Tinggal segi dah. Maha berkata-kata. Dia tinggal segi. Wa mutakalliman. Mana tadi? Wa mutakalliman. Basiran mutakalliman. Lepas melihat ni berkata-kata. Jadi 7 lah. 7 sifat ma'ani. Tengok sifat ma'ani 7 ni Imam Ghazali yang datang sebelum Imam Sanusi sebut dah bahawa antara sifat ma'ani yang wajib kita percaya beriman secara tafsir ialah 7 sifat ma'ani. Okey. Penamaan tersebut adalah kerana adanya sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama', basar, kalam pada zatnya dan bukan semata-mata adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini Imam Ghazali nak menekankan tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah bukan sekadar mensabitkan adanya zat Tuhan, tetapi zat Allah dan juga sifat yang ada pada zat Tuhan ada. Bukan sekadar zat Tuhan saja ada, sifat-sifat ma'ani juga ada. Okey. Apa isunya? Isunya Mu'tazilah dia kata, apabila kita kata Tuhan tu ada dan Tuhan tu qadim, kemudian kita kata Tuhan ada sifat kudrat, sifat ma'ani kudrat. Sifat ma'ani Tuhan ni ada dan qadim. Kemudian Tuhan ada sifat iradat. Sifat iradat Tuhan ni sifat yang ada lagi qadim. Tak ke jadi banyak qadim tu? Zat qadim sifat ma'ani 2, 3, 7 pula 8 qadim. Jadi banyak qadim. Tengok. Ini Mu'tazilah dipikir dengan fikiran dia kata bila begitu kita tak mengisbatkan ada sifat ma'ani. Dah Tuhan mendengar tak? Mendengar dengan zat. Melihat dengan zat. Ni mungkin kalau kita tanya orang tak mengaji ni tak. Dia Tuhan dengar dengan apa? Tuhan buat dengan apa? Tuhan buat dengan zat Tuhan. Tapi biasanya orang jawab gitu, kita nak kata Mu'tazilah tu. Dia tak faham istilah. Tapi itu Mu'tazilah tu. Perkataan tu. Tuhan buat dengan apa? Tuhan buat dengan zat Tuhan lah. Perkataan tu perkataan Mu'tazilah. Tapi kalau tanya orang, mungkin orang jawab gitu tak? Tuhan melihat dengan apa? Tuhan melihat dengan zat dia. Tuhan tahu dengan apa? Tahu dengan zat dia. Perkataan tu perkataan Mu'tazilah. Tapi sebab orang-orang mungkin dia sebut je hidup etika. Jadi jaga-jaga. Biar kita etika yang betul dan sebut pun betul. Jadi macam mana? Tuhan berkuasa dengan kudratnya. Tuhan melihat dengan sifat basarnya. Tuhan mendengar dengan sifat samaknya. Tuhan tahu dengan sifat ilmu dia. Sikit je tu. Bukan maknanya Tuhan tahu dengan zatnya. Tuhan tahu dengan Tuhan melihat dengan zatnya. Itu perkataan Mu'tazilah. Yang ni yang nak disebut oleh Imam Ghazali ni. Imam Ghazali rahimahullah kata, penamaan tersebut adalah kerana adanya sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama', basar dan kalam pada zatnya dan bukan semata-mata adanya zat Tuhan. Bukan semata-mata la bimujarradi zat, semata-mata zat Tuhan ada tapi tak ada sifat ma'ani. Melihat dengan zat, mendengar dengan zat, berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat. Itu perkataan Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah. Sebab itu kena akidah ni tak payah. Dia kena ambil masa sikit biar faham betul. Tak banyak. Kitab akidah paling nipis lah. Tak ada akidah kalau jual kedai tu nipis. Fiqh tebal. Bab semayang aja, bab taharah banyak. Akidah ni tak banyak. Tapi perlu kepada kita beri penumpuan faham sikit. Tak? Sebab itu bila tak mengaji betul keluar perkataan. Tuhan hanya buat benda hak baik, benda hak buruk Tuhan tak buat. Tuhan hanya nak benda baik saja, benda jahat tu bukan Tuhan nak. Tengok. Bagi dia hak tu betul. Orang hak kata sebaliknya tu salah. Tengok. Tak? Dia kata Tuhan nak benda yang baik saja. Kalau hak buruk tu bukan nak Tuhan nak tu, itu makhluk nak. Dia menafikan berkehendak Tuhan pada perkara-perkara yang buruk-buruk, perkara-perkara yang tak elok. Tujuannya nak menyucikan Tuhan, tapi sebenarnya bukan akidah ahli sunnah tu. Baik buruk semua kehendak Tuhan berlaku. Sebab itu perkara-perkara asas akidah sebegini sangat penting. Kita bimbang, kita duduk yakin kita akidah betul, tiba-tiba kita bukan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Cumanya
dia tidak bawa pada kufur lagi. Mujur gitu. Mujur baiklah. Hak i'tikad hak ni Mu'tazilah hak di sini ni tak ada kufur lagi lah. Cuma terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau kita nak tengok dari segi apa nama ni berkaitan tak ataupun lingkungan. Nampak tak tu? Islam tu luah. Dia panggil ahli kiblah Islam. Dalam Islam ni adanya ahli sunnah wal jamaah. Tak? Jadi mana-mana i'tikad yang ada dalam ni i'tikad ahli sunnah. Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli hadis, tak? Athariyah. Jadi ahli sunnah. Ada juga yang keluar daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Dia tetap Islam lagi. Selagi mana benda yang dia menyalahi itu tidak mengeluarkan daripada Islam. Antaranya ni kata Allah berkuasa dengan zatnya. Kata Allah melihat dengan zatnya. Pandangan Mu'tazilah. Dia nafi sifat ma'ani yang ada pada Tuhan. Tidak menyebabkan kufur lagi. Sebab dia tak kata Tuhan tu tak mendengar. Tetap mengatakan Tuhan mendengar, melihat, berkuasa, berkehendak. Tapi bukan dengan sifat, dengan zat. Tak ada sifat-sifat tu, tak ada. Lagi yang mengatakan Tuhan tidak boleh dilihat dalam syurga, Mu'tazilah juga. Dah kita lihat tengok apa? Kita tengok nikmat Tuhan je. Tuhan kita boleh lihat hatta dalam syurga. Betul Mu'tazilah. Tapi dia tidak keluar daripada Islam lagi, masih dalam ni. Yang dipanggil sebagai ahli kiblah. Hak sesat Syiah, Qadariyah, Jabariyah ni setengahnya duduk dalam ni lagi. Nampak tak? Duduk dalam ni lagi. Jadi dia orang Islam lah. Kita boleh menikah kahwin, jadi tok imam ke guana, tak ada masalah. Dia buat jamu, kita boleh pergi sembelihan, dia boleh makan sebab dia ahli kiblah yang Islam lagi. Nampak? Okey. Cuma yang keluar, yang i'tikad mana Tuhan tu tersalah beri wahyu kepada Sayyidina Ali. Tu mengisbatkan jahil. Itu salah. Ni memang tubik dah ni. Apa lagi makna Tuhan boleh meresap pada jasad tok guru dia. Itu salah tu. Hak tu bukan dalam ni, hak di luar dah ni. Walaupun dia ngaku dia tu beragama Islam, dia tu makam tinggi, dia tu kenal Tuhan. Tapi dia kata Tuhan boleh meresap dalam diri dia. Tu berat tu. Nampak? Jadi benda ini kita kena tahu kat mana beza tu. Supaya kita tak senang tuduh orang betul salah, orang salah betul. Nampak jadi selesailah perbincangan tentang sifat-sifat, dan setelah ini Imam Ghazali akan bincangkan tentang perbuatan Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Tak ada kertas. Kalau ada soalan langsung tak ada. Tak ada Kalau tidak ada, masuk dah isyak tak? Sekadar itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.